Euforia Islam. Semuanya tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT menyarankan kerajaan negeri lebih proaktif membina hubungan strategik dengan universiti tempatan untuk manfaat kepada masyarakat. Justru Menterinya Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata pihak kerajaan pusat melabur sejumlah RM175 juta setahun bagi pengoperasian universiti yang bukan hanya untuk melahirkan pelajar tetapi mempunyai matlamat sendiri. Beliau memberitahu perkara itu pada Majlis Perasmian Inkubator Keusahawanan Pusat Penyelidikan dan Hospital Pengajar Perubatan Veterina Universiti Malaysia Kelantan UMK di Bacok, Kelantan. Kementerian Sumber Manusia menerusi Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP bersedia menawarkan kepakaran bagi pelaksanaan penilaian risiko terhadap ancaman bahaya persekitaran dan peralatan yang digunakan di sekolah. Sehubungan itu, Timbalan Menteri Sumber Manusia yang juga merupakan pengerusi Majlis Negara bagi Majlis Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Mustafa Samud berkata, langkah itu sebagai menyahut saranan pihak Kementerian Pendidikan agar penilaian risiko dilaksanakan di sekolah. Kerajaan Negeri Perak memperuntukkan dana sebanyak RM500,000 bagi penyediaan bekalan kit kesihatan pergigian untuk 20,000 murid tahun 1. Menteri Besar Datuk Seri Sa'arani Muhammad berkata inisiatif kit kesihatan menerusi tuisyen Cikgu Sa'arani itu akan diberikan bermula pada bulan depan kepada murid dalam kalangan B40 dan M40 bagi memberi kesedaran berkaitan kepentingan penjagaan kesihatan gigi. Beliau juga berkata pemberian kit kesihatan pergigian itu akan diselaraskan melalui pejabat pengurusi Jawatankuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi, Belia dan Sukan Negeri dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri JPN Perak dan Pejabat Pelajaran Daerah. Sekian saja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi. Kapsul Masa. Pada tanggal 17 Julai 2013, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, YADIM dan Universiti Teknologi Mara, UiTM bersetuju menjalin kerjasama dalam pelbagai bidang hasil pertemuan kedua-dua belah pihak yang diadakan di Ibu Pejabat YADIM Kuala Lumpur. Dalam perbincangan tersebut, beberapa program telah dipersetujui, antaranya penubuhan sahabat YADIM di kampus-kampus UiTM di seluruh negara. Melalui kerjasama berkenaan, para pelajar UiTM yang menyertai sahabat YADIM akan dilatih sebagai kader untuk membantu YADIM dalam menjalankan program dakwah. Di samping itu, persetujuan juga dicapai untuk menjalinkan kerjasama dalam bidang teknologi maklumat dengan menggunakan kepakaran para pelajar UiTM bagi mewujudkan pelbagai aplikasi sekaligus menjadikan bidang dakwah lebih menarik. Sesungguhnya, kerjasama tersebut merupakan usaha dalam melahirkan golongan terpelajar yang mampu menjadi pemimpin Islam yang berkaliber. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah adada khalqih. Subhanallah rida nafsih. Subhanallah zinata arshi. Subhanallah
مداد كلماته سبحان الله عدد خلقي سبحان الله رضا نفسي سبحان الله زنة عرشي سبحان الله مداد كلماتي سبحان الله عدد خلقي سبحان الله رضا نفسي سبحان الله زنة عرشي سبحان الله مداد كلماتي سبحان الله عدد خلقي سبحان الله رضا نفسي سبحان الله زنة عرشي سبحان الله مداد كلماتي سبحان الله عدد خلقي سبحان الله رضا نفسي سبحان الله زنة عرشي سبحان الله مداد كلماتي سبحان الله عدد خلقي سبحان الله رضا نفسي سبحان الله زنة عرشي سبحان الله مداد كلماتي Yang pertama, pengisian bermutu, inspirasi, euforia Islam, semuanya di IKIM. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Persona Nizara, Syara at IKIM, Syariah dan Perundangan, Emas at IKIM, Kelvin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur dan Bacaan Surah Al-Kahfi bersama Syafiq Saleh hanya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Memulakan pertemuan yang penuh kebaikan dengan kalimah suci Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafiq terus buka tirai pertemuan Aspirasi 10.1 di pagi Khamis ini 27 Julai 2023 bersamaan 9 Muharram 1445 Hijriyah. Terima kasih Warna Pagi IKIM yang dah pun sediakan terus siaran kita untuk berikutnya ini. Dan apa yang dah pun dengar waktu Warna Pagi tadi, sama-sama kita ambillah panduannya, intipatinya, pengisiannya untuk hiburan hati jiwa kita. Hiburan macam mana tu? Dengan ilmu lah kan. Sebab itulah kita kena dengar lagi Radio IKIM untuk dapatkan lagi manfaatnya. Okay? Dan saya akan temankan anda selama 3 jam ini sehingga 1 tengah hari nanti, walau apa jua yang anda lakukan hari ini. Doa saya semoga anda terus dipermudahkan segala urusan. Bila kita nak buat suatu urusan tu, janganlah letakkan tinggi sangat harapan. Sebab apa? Takut orang lain tak sampai pula. Sebab tu bila kita buat kerja dalam teamwork ini, dia perlu ada kesepakatan, keserasian dan secara kebersamaan. Tenang-tenang saja dan laksanakanlah dengan penuh ikhlas. Semoga kerja kita itu bermanfaat. Okey? Sekejap lagi kita akan ikuti rancangan Tahsinul Ibadah bersama Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Kita nak berhibur dahulu bersama dengan Guani featuring dengan Justin. Lagunya Alhamdulillah. Jom sama-sama tambahkan lagi nikmat syukur kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Walau genggamannya kuat tapi bukan milik kita, akan terlepas jua. Tak ada yang lebih baik, tak ada yang lebih cantik beroleh keredoannya. Kau karuniakan rasa cinta sesama manusia, hadapi segala dugaan. Bila jiwa rasa lelah,
hadrat ilahi. Bertemu berpisah, hari berganti pagi. Rezeki ada yang lebih, itu kita nak cari. Ingat dan mengingati sesama insan. Kalau lama tak jumpa man, how you been son? Dan belas ihsan, saling mengerti. Buat apapun, pertamakan budi pekerti. Bererti, lagi baik kita memberi. Kerana itu yang akan buat hidup bererti. Mengejar dunia pasti takkan adanya henti. Jauhkan dari sifat cemburu, api dan dengki. Bersyukur, alhamdulillah, kuli beruntung, alhamdulillah, alhamdulillah, selama-lamanya. Bersyukur, alhamdulillah, beruntung, alhamdulillah, selama-lamanya. Baikilah ibadah kita dengan mempelajari ilmu dan dapatkanlah ilmu daripada para ulama dan kitab-kitab yang muktabar. Semoga kehidupan kita di dunia yang sementara ini akan diuruskan secara tertib dan secara sempurna oleh Sang Yang Maha Pencipta. Hayati pengajian kitab Matan Al-Zubaid serta kupasan ilmu fiqah meliputi soal jawab berkaitan ibadah bersama-sama Al-Fadil Ustaz Ahmad Lufi Muharram dalam rancangan Tahsinul Ibadah setiap hari Khamis jam 10.15 pagi. Semuanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu? Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Ayo kita lipat gandakanlah rezeki kita dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 1416-20110-00520. Jom berwakaf. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Saya Syafiq Saleh. Terus teman-temankan anda menerusi Aspirasi 10.1. Kita bersiaran di setiap hari Khamis pagi ini. Jadual kita seperti biasa, rancangan Tahsinul Ibadah, untuk kita nak belajar lagi apa konsep ibadahnya, keadaannya, situasinya dan apa hukum hakam yang terlibat dengannya. Okey, dan anda boleh sama-sama juga sertai kita di platform media sosial Radio IKIM, di YouTube IKIM Media, juga di Facebook IKIM FM, sebab kita sedang bersara langsung di situ. Boleh sama-sama berinteraksi dekat situ. Okey, like, komen, share banyak-banyak tu untuk dapatkan lagi manfaatnya menerusi rancangan ini. Okey, dan kita terus nak mengalu-alukan kehadiran tetamu kita yang dah pun berada di dalam talian kita. Alhamdulillah, masih lagi kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Ahmad Lufi Muharram yang dah pun ada di sini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Syukur. Sihat. Masya Allah, Alhamdulillah. Ceria tu Ustaz, seronok Ustaz. Kami pun tumpang-tumpang Ustaz ni. Allahu Akbar. Baik Ustaz, hari ini kita akan membukakan kitab kita, okay, untuk kita nak teruskan lagi bincang-bincang kita menerusi. Ini dia kitab dia, Intisari Matan Al-Zubaid. Mungkin sahabat-sahabat kita yang tengah tonton sekarang, anda pun boleh buka sama-sama kitab ini dan kita nak baca, kita nak mentelaah lah, insyaAllah, untuk kita dapatkan lagi manfaatnya. Tapi sebelum tu Ustaz, kita nak mulakanlah sedikit mukadimah Ustaz sebagai persediaan hati jiwa kita. Kalau tengok tarikh kalender kita Ustaz, menghampiri ke 10 Muharram Ustaz. Mungkin ada pesan-pesan yang boleh kita belajar Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Terima kasih kepada DJ Syafiq. Sama Ustaz. Terima kasih kepada
sidang pendengar IKIM sekalian yang terus setia bersama-sama memilih channel IKIM FM, siaran IKIM FM, dan khususnya pengajian Tahsinul Ibadah. Hari ini 9 Muharram, esok 10 Muharram. Hari ini, esok dan lusa disunatkan bagi kita semua untuk berpuasa. Paling kurang jangan tinggalkan puasa pada hari 10 Muharram, iaitu pada hari esok. Yang kedua, kita gabungkan, sertakan bersama dengan 10 Muharram, 9 Muharram. Kalau tak sempat nak puasa hari ini, maka cantumkan 10 Muharram itu dengan 11 Muharram. Ganjarannya sangat besar. Nabi SAW telah bersabda, aku harapkan daripada berpuasa 10 Muharram ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampunkan, mengkifaratkan dosa 1 tahun sebelumnya. Ini perkara yang sangat besar, ini perkara yang sangat hebat, dan kita jadikan bulan Muharram ini sebagai bulan berdamai. Jadikan bulan Muharram ini pertama berdamai dengan Allah. Apa maksud berdamai dengan Allah? Iaitu kita bertaubat, kita memohon ampun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kecurangan, atas segala kekhilafan, atas segala kegelinciran. Kerana ini adalah bulannya, bulan suci. Moga kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita jadikan bulan ini sebagai bulan kita berdamai sesama manusia. Berdamai sesama manusia, kerana bulan Muharram adalah bulan haram. Daripada zaman jahiliah lagi, mereka ni walaupun berada di dalam kejahilan yang maha gelap, tapi bila bulan Muharram saja, mereka ni reti, mereka ni faham untuk memuliakan bulan ini. Maka mereka berhenti daripada melakukan peperangan. Maka kita lebih-lebih lagi lah sebagai seorang Muslim, bulan Muharram ini dijadikan sebagai lonjakan untuk kita berdamai, untuk kita menjaga mulut kita, untuk kita menjaga hati kita. Mudah-mudahan dengan kita jaga pada bulan ini, pada tahun-tahun, bukan pada tahun-tahun, pada bulan-bulan yang mendatang, Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita semua. Amin, amin. InsyaAllah. Kan Ustaz kan? Dalam bulan macam inilah kita nak amalkan lagi kebaikan, amalkan lagi keharmonian kan? Tak ada berlaku kerosakan. Itu yang utama tu yang kita nak buat supaya kita kekalkan keharmonian ataupun kebaikan itu sentiasa untuk bulan-bulan yang berikutnya. InsyaAllah. Okey. Dan Ustaz, kita nak sambung lagi Ustaz untuk bincang-bincang kita berkaitan dengan jual beli dalam Islam. Baik Ustaz, silakan untuk perbincangan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Kita telah selesai membicarakan berkaitan dengan menjual buah. Menjual buah di atas pokok. Secara ringkasnya saya ingatkan, menjual buah di atas pokok ada beberapa keadaan. Ada keadaan yang buah itu belum lagi keluar, belum ada lagi. Yang kedua, buah dah keluar tetapi masih lagi putih, apatah lagi masih lagi bunga, masih lagi belum kuat. Yang ketiga, buah itu sudah kuat, sudah selamat daripada bencana dan kerosakan. Jadi tidak dibenarkan berdasarkan hadis Nabi SAW untuk membeli buah
ataupun menjual buah yang belum lagi sampai ke tahap budu'us salah. Apa maksud budu'us salah? Iaitu keadaan buah itu belum selamat daripada kerosakan. Kalau datang angin kuat sikit, kalau datang hujan kuat sikit, maka dia akan gugur. Menyebabkan apa? Menyebabkan di situ ada aklu amwalin nas bil batil, iaitu makan harta orang dengan tanpa hak. Sebab itu Nabi tanya orang yang buat muamalat seperti ini, atas imbalan apa kamu makan harta saudara? Maksudnya dia telah jual buah itu, tetapi buah itu tak sampai tahap yang boleh dimakan. Dia telah gugur dengan sebab bencana-bencana ataupun dengan sebab perkara-perkara yang mendatang. Jadi atas imbalan apa kamu makan harga bayaran itu, sedangkan saudaramu tak dapat pun buah kerana buah itu dah gugur, dah jatuh, tetapi kamu seolah-olahnya secara percuma mendapat faedah daripada bayaran tersebut. Okey, sekarang ini kita masuk pula kepada satu tajuk berkaitan dengan syarat, salah satu daripada syarat jual beli. Apa dia? Kata pengarang, bai'al mabi'i qabla qabdin abtila kal hayawani id bilahmin qubila. Baik, maksudnya jualan barangan sebelum ia diterima oleh pemiliknya adalah tidak sah, seperti mana tidak sah jualan sesuatu haiwan dengan tukaran dagingnya. Ada dua masalah yang disebut di dalam bait syair yang baru dibacakan dan diterjemahkan tadi. Masalah pertama adalah berkaitan dengan menjual sesuatu sebelum ia diqabad. Menjual sesuatu sebelum ia diqabad. Seolah-olahnya ia berlaku di atas angin. Kita panggil jual atas angin. Jual atas angin. Jual sesuatu sebelum diqabad. Di sana ada tiga pihak. Pertama, pihak penjual pertama. Yang kedua, pihak pembeli. Yang pertama, yang kedua, pihak pembeli yang kedua. Jadi apa maksud dia? A, dia telah jual barang kepada B. Sebelum B dapat barang itu, B dah bayar. Sebelum B dapat barang itu, sebelum B pegang barang itu, sebelum B qabad barang itu, dia sudah menjualkannya kepada orang yang ketiga. Dia telah berubah daripada pembeli menjadi penjual pula. Masalahnya barang itu dia telah jual sebelum dia mendapatkannya. Sebelum barang itu sampai dekat dia, sebelum barang itu dia pegang, dia sudah menjualkannya kepada orang yang ketiga. Itu yang dimaksudkan oleh pengarang, batalkanlah, maksudnya hukumkan sebagai batal menjual barangan sebelum ia diqabad. Hukumkan batal, tak sah menjual barang sebelum ia diqabad. Ia berdasarkan hadis yang diriwayatkan dalam kitab Al-Baihaqi daripada sahabat Nabi SAW yang bernama Hakim bin Hizam. Nabi SAW telah bersabda kepada beliau, la tabi'anna syai'an hatta taqbidah. Janganlah kamu menjual sesuatu sebelum kamu mengqabadkannya, sebelum kamu pegang dia, sebelum kamu dapat dia, maka janganlah kamu menjualnya kepada pihak yang lain. Apa hikmah dia?
Ini yang saya sebut tadi tu, atas angin tu. Dia belum lagi dia pegang barang itu, dia dah jual kepada orang lain. Apa hikmah dia larangan seperti ini? Hikmah daripada larangan seperti ini adalah isu tentang tanggungjawab. Isu tentang tanggungjawab. Isu tentang dhaman, iaitu apabila seorang peniaga dia jual satu barang kepada orang lain, dia bertanggungjawab atas apa-apa kerosakan, apa-apa kemusnahan, apa-apa kekurangan yang berlaku pada barang itu selagi dia belum serah kepada pembeli. Pembeli dah bayar, tetapi penjual belum serah. Selagi penjual belum serah barang itu kepada pembeli, dhamannya, tanggungjawab kemusnahannya, tanggungjawab kerosakannya ditanggung oleh penjual. Ditanggung oleh penjual, bukan ditanggung oleh pembeli. Apabila dia dah serahkan barang itu kepada pembeli, apabila pembeli sudah qabad, maka bertukar dhaman itu daripada ditanggung oleh penjual, maka sekarang ini penjual sudah tidak ada apa-apa kaitan dah dengan barang tadi. Sekarang ini pembeli pula yang menanggung. Jadi kalau satu orang itu dia jual barang yang belum ada kat tangan dia, barang yang belum ada kat tangan dia, dia terus jual kepada pembeli baru, maka di situ tidak ada satu period, tidak ada satu fasa yang mana dia bertanggungjawab atas barang yang dia jual. Kerana pada ketika itu barang itu di bawah tanggungjawab penjual sebelumnya. Jadi tidak ada suatu fasa yang mana barang itu masuk di tangan dia dan dia bertanggungjawab pula untuk pembeli dia. Jadi di situlah antara hikmah yang disebutkan oleh ulama, kenapa Nabi SAW tak bagi, Nabi SAW tak benarkan untuk jual beli seperti ini. Ada hadis yang lain yang diriwayatkan daripada Zaid bin Sabit. Hadis ini dalam kitab Sunan Abi Daud, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an tuba'a as-sil'atu haitsu tubta' hatta yahuzaha at-tujjar ila rihalihim. Nabi SAW larang sesuatu barang itu dijual di tempat mana dia dibeli, sehingga peniaga itu alihkan barang itu, bawa barang itu kepada kenderaan. Dia beli barang kat satu tempat, di tempat itu belum lagi keluar daripada lokasi jual beli, dia dah jual pula pada orang lain. Maka kata Zaid bin Sabit, Nabi SAW telah bersabda, Nabi melarang para peniaga untuk menjual barang yang dia beli, sehinggalah dia dapatkan, dia keluarkan barang itu daripada tempat dia beli kepada kenderaan dia, maka pada ketika itu barulah dia boleh beli. Dalam mazhab Syafi'i, seperti mana tak boleh satu orang itu dia jual sebelum dia dapat barang itu, sebelum dia qabad, begitulah juga dia tak boleh gadai, dia tak boleh sewakan, dia tak boleh hutangkan, dia tak boleh bagi, tak boleh serah, melainkan apabila barang itu sudah diqabad. Sebentar lagi kita akan syarahkan apakah yang dimaksudkan dengan qabad, apakah yang dimaksudkan dengan pegang daripada segi syarak. Baik, insyaAllah Ustaz, kita akan bincangkan selepas ni. Kita nak berehat seketika dan rakan-rakan pendengar jangan ke mana-mana. Kalau ada soalan pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 0112900404 ataupun letakkan soalan pertanyaan anda itu juga di bahagian ruangan komen untuk kita bawakan sesi soal jawab kita pada sesi pertemuan nanti. Okey, kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana, kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio sentiasa memberi anda lagu-lagu yang terbaik. Pastinya dia tahu segalanya, sudah sedunia ini fana.
musik jiwa. IKIM, Inspirasi Inforia Islam. إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب taubatku, ampunkan dosaku, kerana sesungguhnya Engkaulah Maha Pengampun dosa-dosa besar. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa 'ala an-naril jahim fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiruz zambi taubatku, ampunkan dosaku, kerana sesungguhnya Engkaulah Maha Pengampun dosa-dosa besar. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Syukur Alhamdulillah kita kembali lagi bersama pertemuan di Aspirasi 10.1. Saya Syafiq Saleh masih temankan anda menerusi rancangan Tahsinul Ibadah bersama-sama dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lufi Muharram yang terus lagi nak bincangkan dengan tajuk kita hari ini iaitu jual beli dalam Islam menerusi kitab rujukan kita Intisari Matan Al-Zubat. Jom sama-sama kita buka dan juga baca lagi kitab ini sama-sama untuk dapatkan manfaatnya. Ustaz, jom kita nak teruskan lagi bicara selanjutnya menerusi dalam tajuk ini. Disebutkan tadi bahawasanya barang yang dibeli tak boleh ditasarruf, tak boleh dimuamalatkan barang itu selagi mana pembeli belum dapat, belum qabat, belum pegang. Jadi sekarang ni kita nak terangkan apa maksud qabat. Qabat ni maksudnya dari segi bahasa dia pegang, dia pegang. Dan pegang ini dia ada pegang daripada segi hakiki dan dia ada pegang ataupun qabat daripada segi hukmi, daripada segi hukum. Kita boleh bahagikan barang-barang ataupun jualan-jualan kepada beberapa jenis barang. Ada yang disebut sebagai mangkul. Barang boleh alih, barang boleh pindah, itu dipanggil barang boleh alih ataupun mangkul. Jadi untuk barang yang boleh pindah ni, untuk dikira satu orang dia dah qabat barang itu adalah apabila barang itu sudah diserahkan kepadanya, barang itu sudah sampai kepadanya, maka barulah dia ini dikira apa? Dia dikira sudah dapat barang itu. Bila barang itu dia dah dapat, barulah dia boleh bermuamalat dengan barang itu. Dia nak jual ke, dia nak sewa ke, dia nak hebah ke, dia nak gadai ke. Kerana dah masuk dah dalam apa? Dalam pegangan dia. Dah masuk dah dalam pegangan dia. Yang kedua adalah yang disebut sebagai harta ta'alih. Dia panggil harta ta'alih. Harta ta'alih ini dalam bahasa Arab disebut sebagai aqar.
disebut sebagai akar. Akar ini yang kita gunakan istilah property. Jadi barang-barang yang berbentuk property ini seperti rumah, seperti tanah. Jadi barang-barang ini dipanggil harta tak alih. Tanah ni mana boleh alih daripada tempat dia. Rumah ni, bangunan ni adalah sesuatu yang tak boleh alih. Jadi untuk barang-barang yang seperti ini, satu orang dia tak boleh jual rumah yang dia beli sebelum dia dapat rumah tu. Sebelum dia qabat rumah. Dia tak boleh jual tanah yang dia beli sebelum dia qabat. Jadi apakah yang dimaksudkan bahawasanya pembeli ni dia dah qabat tanah tu. Dia dah qabat rumah tu. Ada beberapa ciri-ciri yang kalau ada barulah pembeli itu dikira telah qabat. Yang pertama, properti itu ataupun tanah itu ataupun bangunan itu telah dikosongkan daripada barang-barang milik siapa? Milik penjual. Kalau dia jual tanah, di tanah itu ada dia punya mungkin ada lori dia, mungkin ada barang-barang dia yang dilunggukkan di situ. Maka selagi mana tanah itu ataupun kalau bangunan itu belum dikosongkan daripada barang-barang milik penjual, maka ia dikira belum lagi qabat. Itu yang pertama. Yang kedua, takhliyah. Takhliyah ni apa dia? Takhliyah ini lebih kurang terjemahannya iaitu memberi kuasa akses. Memberi kuasa akses kepada pembeli. Jadi kalau orang tu dia jual rumah, rumah itu masih lagi ada barang dia, dan dia belum lagi memberi kuasa akses kepada pembeli. Contohnya apa? Dia tak bagi lagi kunci rumah. Dia tak bagi lagi kunci rumah. Jadi bila dia tak bagi lagi kunci rumah, walaupun pembeli ni dia dah beli, maka ketika itu pembeli tak boleh jual kepada orang lain. Tak boleh jual kepada orang ketiga. Kerana apa? Kerana dia belum lagi qabat. Kita gunakan istilah tu. Dia belum lagi qabat rumah tu. Tadi kita dah sebut apakah ciri-ciri yang perlu ada untuk merealisasikan qabat. Pertama, pengosongan. Pertama, pengosongan permis. Yang kedua adalah pemberian kuasa akses kepada permis tadi. Jadi basic dia, kuasa akses itu adalah bagi kunci. Jadi kalau rumah itu terkunci, kalau bangunan itu terkunci, pembeli pun tak ada kunci untuk masuk, maka walaupun daripada segi jual beli dah berlaku, tetapi ada kekurangan di situ yang menyebabkan pembeli tak boleh pindah milik kepada orang lain. Ini untuk apa? Ini untuk qabat bagi harta tak alih. Jadi kena ambil perhatian tentang perkara ini. Selagi mana seseorang itu dia belum qabat, dia tak boleh buat apa-apa pada barang yang dia dah beli tadi. Dia tak boleh buat apa-apa pada barang yang dia dah beli tadi. Sebab itu masalah yang seumpamanya adalah masalah jual beli secara dropship. Jadi dropship ni adalah satu jual beli yang agak masyhur juga pada akhir-akhir ni. Dan nampak sekali imbas dia ni macam juga jual beli atas angin. Dia ada beberapa keadaan. Ada keadaan yang mana dipanggil reseller. Reseller ni maksudnya satu orang dia tak ada barang. Dia bukan penjual produk. Dan dropship ni memang berlaku di atas talian. Dropship ni dia adalah jual beli yang kebanyakannya ataupun keseluruhannya berlaku di atas talian. Jadi macam mana ia berlaku? Seseorang menawarkan melalui atas talian
menjual barang itu dan ini, dia ambillah gambar tu daripada mana-mana laman sesawang, daripada sumber Google, dia ambil barang, kemudian dia iklan, dia letak harga, dan bila pembeli berminat, maka pembeli akan transfer duit pada dia, kemudian selepas itu barulah dia dapatkan barang itu daripada siapa? Daripada pengeluar, daripada penyimpan stok. Dia buat macam tu. Jadi biasanya orang yang buat dropship ni adalah untuk jual beli secara selamat. Dia tak perlu keluarkan modal. Dia adalah satu bentuk jual beli yang mana satu orang itu dia tak perlu keluarkan modal. Kita ambil kepada kita pergi kepada satu bentuk yang kita semua setuju bahawasanya ia dibenarkan apabila orang yang melakukan urus niaga seperti ini dia menyimpan stok sendiri. Apabila dia tengok ada barang-barang yang memang permintaannya tinggi, untuk memastikan tidak berlaku kehabisan stok, permintaan ada, tiba-tiba kita tak boleh sediakan stok itu, maka dia beli barang itu memang ada dalam stok dia, memang ada dalam simpanan dia, maka itu memang sangat jelas, ia dibenarkan kerana ia tak lebih daripada apa, ini adalah jual beli secara online sebenarnya. Ia adalah jual beli secara online, dan perbahasan ini dia akan masuk dalam bab salam yang kita akan belajar nanti. Membeli sesuatu ataupun menjual sesuatu melalui jarak jauh, menjual sesuatu dalam keadaan barang itu tak ada di hadapan. Tidak di hadapan siapa? Tak ada di hadapan pembeli. Itu dia akan boleh dimasukkan sama ada baik mausuf bil zimmah ataupun kita boleh masukkan dalam masalah salam yang kita akan baca lepas habis bab ni, insya-Allah. Yang kedua, dia menjadi ejen. Dropshipper ni dia menjadi ejen sebenarnya kepada syarikat. Dia jadi ejen. Jadi tidak lebih iklan-iklan yang dia tawarkan itu, tidak lebih daripada apa? Tidak lebih daripada dia menjadi ejen tukang promote. Dan memang dia dah ada deal dengan syarikat pengeluar ataupun daripada dengan pembekal bahawasanya kalau dia dapat jual dengan jumlah yang tertentu, dia akan dapat komisen yang tertentu, dan barang itu, penghantaran itu memang bukan dropshipper yang hantar. Yang hantar tu memang syarikat yang hantar. Maka sebenarnya akad yang sedang berlaku ini, dia adalah orang tengah, wasitah. Dia ni orang tengah antara syarikat dan juga pembeli. Dia adalah wakil syarikat. Maka akad pada ketika itu boleh disebut sebagai akad ju'alah. Akad ju'alah iaitu kalau kamu dapat jual, kami bagi bayaran. Kamu dapat jual, kami bagi bayaran, yang kita panggil commission. Ada bab dia yang disebut sebagai ju'alah. Maka ini boleh, ini jelas dibenarkan kerana sebenarnya dia bukan penjual sebenar, dia hanyalah wakil kepada penjual sebenar, dan dia ada berurusan dengan dua pihak. Satu, dropshipper ni dia berurusan dengan pembekal daripada segi apa? Commission, ju'alah dalam bahasa fiqahnya. Dan yang kedua, dia berurusan dengan pembeli sebagai apa? Dia ini dipanggil wakilul bai'. Dia adalah wakil menjual bagi pihak siapa? Bagi pihak pembekal. Yang ketiga ni, yang kata atas angin ni, dia tidak ada apa-apa deal dengan dengan syarikat, dan dia bila dapat sahaja apa? Bila dapat sahaja barang, bila dapat sahaja tempahan, maka dia akan beli barang. Dia ada dua keadaan. Dia akan beli barang yang pertama
syarikat itu akan hantar barang itu kepada dia, kepada alamat dia. Maka dalam akad ini sebenarnya akad ini boleh dikira sebagai akad salam. Akad salam. Dan dibenarkan segi syarak. Maksudnya dia mengambil tempahan yang biasanya kadang orang buat pre-order kan. Orang buat pre-order. Pre-order ni pre-order orang buat pre-order ni biasanya orang tak ada modal lah. Orang tak ada modal. Jadi bila tak ada modal, kita nak dapatkan barang awal ni kita tak mampu. Maka kita buka pre-order. Dan biasanya pre-order ni dia punya tawaran dia, harga dia ni lagi murah daripada beli sesuatu yang ready stock. Jadi dia menarik minat orang untuk beli. Ini bagus ni, beli barang pre-order. So bila dia beli barang pre-order ni, maka adalah orang-orang yang akan minat untuk beli. Daripada situ orang tu dia membuat pembayaran penuh misalnya. Contohnya dia membuat pembayaran penuh. Dan bila dibuat pembayaran penuh, daripada duit pembayaran penuh itulah yang dia akan gunakan untuk dapatkan barang daripada supplier. Maka sebenarnya dalam keadaan ini akad yang berlaku adalah akad salam. Dia dengan customer tu sebenarnya akad salam. Dalam mazhab Syafi'i, akad salam ni boleh dibuat, sah dibuat walaupun barang itu tak ada kat tangan kita. Barang itu tak ada kat tangan kita dengan syarat. Dengan syarat kalau nak menjual ataupun nak melakukan akad muamalat yang pre-order ni, barang-barang yang kita tawarkan kepada customer itu adalah barang-barang yang boleh dapat. Boleh dapat. Maksudnya kita tawarkan dan bila ada tempahan kita boleh dapatkan barang itu dan kita boleh hantar kepada customer. Yang jadi masalah ni yang terakhir ni adalah apabila kita dapat tempahan dan barang itu kita beli. Kita beli daripada pembekal dan pembekal itu dia hantar terus kepada alamat customer kita. Yang itu. Yang itu ni dia masuk bawah ni lah. Dia masuk bawah yang kita sebutkan tadi, iaitu dia menjual sesuatu yang belum dia khabar. Sebab barang itu tak lintas. Barang itu tak ada transit dekat dia. Barang itu direct daripada pembekal dia. Dia tak ada deal apa-apa dengan pembekal itu. Dia bukan agent, dia bukan stokis. Dia maksudnya dia tempah barang itu. Bila dia letak sesuatu alamat, maka akan dihantar kepada customer tadi. Maka zahirnya akad yang seperti ini dia termasuk di bawah yang disebut di sini, iaitu menjual sesuatu yang belum lagi diqada. Maka ia tidak dibenarkan segi syarak. Dan tadi kita ada bincangkan tentang properties. Tak boleh satu orang itu dia jual rumah, dia tak boleh sewa rumah yang dia dah beli tapi dia belum qabad. Selagi mana dia belum qabad, maka dia belum boleh melakukan tasarruf secara mutlak pada rumah itu. Dia masih macam ada sekatan lagi. Bukan macam ada lah, memang ada sekatan daripada segi syarak untuk dia boleh bertindak bebas pada barang tersebut. Masya Allah Ustaz. Jelas Ustaz apa yang kita dengarkan tadi. Sebenarnya kita faham setiap dalam urusan takbir kita, membawakan urus niaga ke, jual beli kita ke, supaya semuanya mengikut syariat Islam dengan apa yang kita bincangkan itu. Semoga dapat panduan manfaatnya. Ustaz, di hujung ni sedikit Ustaz pesan-pesan kita sebelum berakhir Ustaz, silakan. Satu orang datang bertanya kepada Rasulullah untuk supaya bagaimana satu orang itu menjadi orang yang mana mustajab doanya. Nabi SAW telah bersabda, "Atib mat'amak takun mustajabat da'wat." Atau kama qala Rasulullah. Perelokkan makananmu, kamu akan jadi orang yang doanya mustajab. Untuk kita memperelokkan apa yang kita makan, kita kena memperelokkan sumber makanan itu. Maknanya dengan wang apa kita beli makanan itu. Untuk memperelokkan wang yang kita gunakan membeli makanan, kita kena memperelokkan sumber wang itu datang, iaitu pekerjaan kita,
muamalat kita. Maka kalau muamalat kita baik, dia akan membawa kepada pendapatan yang baik. Bila pendapatan yang baik, dia akan membawa kepada apa yang kita masukkan dalam tubuh kita itu baik. Dan persoalannya macam mana nak mengelokkan penghasilan kita ataupun cara kita menghasilkan pendapatan kita. Dengan ilmu tahulah kita yang apa yang saya buat sekarang ini betul, boleh, sah, dibenarkan segi syarak. Dengan ilmu juga dapat menuntun dan memimpin kita, oh yang ni tak boleh, tak dibenarkan, maka saya berhenti daripada melakukannya. Kuncinya adalah ilmu, dan insya-Allah semoga pengajian kita ini memberi sedikit input yang boleh kita jadikan sebagai bekalan dalam urusan muamalat kita. Wallahu a'lam. Amin, insyaAllah Ustaz. Semoga jadi panduan kepada kita, kefahaman dan juga boleh bimbing kita dengan apa yang kita bincangkan ini untuk manfaat bersama-sama. Ustaz, terima kasih atas perkongsian ini. InsyaAllah kita sama-sama doakan untuk Ustaz. Semoga juga dipermudahkan segala urusan di sana. Laksanakan apa saja urusan ibadah dan juga dakwahnya di sana. Semoga baik-baik saja. Ustaz, kita jumpa lagi untuk pertemuan rancangan Tahsinul Ibadah menerusi siaran kita yang akan datang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.